Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah kitab hadis Riyadhus Salihin. Dan pada malam ini kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu babut taubah. Bab pada menyatakan bertobat kepada Allah daripada segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan bab ini pada bab yang kedua, selepas daripada bab ikhlas. Kerana seorang hamba itu tidak dikira hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amalan sahaja. Seorang hamba itu dikira hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada dua perkara. Yang pertama, ikhlas di dalam melakukan segala amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, bersih daripada segala dosa. Cara bersih daripada segala dosa itu ialah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan bab at-taubah itu bab yang kedua. Para ulama menyebut hukum bertaubat. Hukum bertaubat ni adalah wajib. Wajib bertaubat daripada setiap dosa. Dosa tu ada dua. Sama ada dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya dosa berkaitan sesama manusia. Sekiranya dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia mempunyai 3 syarat. Dan sebahagian ulama lain meletakkan 5 syarat. Kira-kiranya 5 syarat lah. Yang walaupun disebut oleh Imam Nawawi 3 syarat, 2 syarat lagi pun termasuk juga. Cuma tidak disebut. Syarat yang pertamanya ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana taubat ni termasuk di dalam ajaran agama. Termasuk di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Sekiranya seseorang itu bertaubat, dia kata dia bertaubat daripada dosa, tapi taubat dia tadi tu kerana perkara yang lain, bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tidak dapat melakukan dosa, maka dia bertaubat. Dengan sebab dia sakit ke, maka dia bertaubat. Maka taubat dia tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ikhlas. Oleh kerana itu, kita kena tahu bahawasanya syarat yang pertama diterima taubat, sah taubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat yang kedua pula ialah menyesal daripada maksiat, dosa yang dilakukan. Jadi penyesalan itu mari daripada hati. Dan penyesalan inilah yang sebenarnya, yang utamanya. Kerana penyesalan ini yang mendorong kepada taubat. Manusia yang melakukan dosa
selama mana tidak ada penyesalan, tidak terbit penyesalan daripada hatinya, maka dia tidak akan membawa kepada taubat. Di antara cara untuk nak mendapat penyesalan tadi, kita kena merasai bahayanya dosa di dunia dan juga di akhirat. Kita merasai kita ni bersalah, telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agama. Dengan sebab perasaan tadi, dia akan membawa kepada taubat. Jadi syarat yang keduanya ialah kita menyesal daripada dosa. Penyesalan daripada dosa ni Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Sebab itulah kadang-kadang penyesalan ini dengan sebab memberi kesan yang besar, dia akan membawa kepada tangisan. Dia menangis kerana betul-betul menyesal terlibat dengan dosa yang telah dia lakukan. Jadi ini penting kepada kita. Syarat yang kedua iaitu penyesalan. Syarat yang ketiganya, hendaklah dia meninggalkan dosa. Dia meninggalkan dosa. Kalau dia kata dia bertaubat, tapi dia masih melakukan dosa, maka taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan dosa ni dua perkara. Sama ada dia meninggalkan kewajipan. Seperti dia tak solat. Dia tak penuh solat, lalu dia berasa menyesal kerana dia tidak solat, dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat dia tidak diterima selama mana dia masih tidak solat. Mestilah dia kena solat. Baru dia kira bertaubat. Tak boleh kita kata saya nak bertaubat dah, tapi nak solat minggu depan. Nak solat bulan depan. Tak boleh. Masa tu juga apabila masuk waktu solat, dia kena solat. Kerana tanda dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun seorang itu tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat. Maka dia kena keluar zakat. Dan dia kena keluarkan zakat-zakat yang dia tidak keluar sebelum daripada ni. Dia kena keluar. Semua sekali. Itu dengan makna meninggalkan maksiat. Dia melaksanakan kewajipan. Begitu juga sekiranya seorang itu dia cuai terhadap ibu bapaknya, dia tidak berbakti kepada ibu bapaknya, dia deraka kepada ibu bapaknya, maka taubat dia kena berbakti semula kepada ibu bapa. Taat kepada kedua ibu bapa. Itu dengan mana kita bertaubat, kita meninggalkan maksiat tadi. Begitu juga sekiranya dia ni memutuskan silaturrahim. Sama adik-beradik dia bala. Berkelahi sesama adik-beradik. Tiba-tiba dia berasa menyesal dan dia rasa dia nak bertaubat, hendaklah dia kena islah, dia kena berdamai semula. Hubung semula. Cuma kadang-kadang kita bala. Ada bala adik-beradik ni banyak kes sangat dengan sebab harta, terutamanya sekali. Dan juga dengan sebab perkara-perkara yang lain. Kadang-kadang kita sudah mari rasa penyesalan. Tak sudah ni. Kita duk bala adik-beradik kerana semua kita nak masuk kubur belaka. Kita nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Macam mana kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu kita berasa menyesal, kita nak bertaubat. Kita pergi minta maaf. Kita nak berdamai, tapi adik-beradik lain tak mahu maaf.
enggan memberi kemaafan, tak usah layan pun, maka dosa kita telah dikira bertaubat, dan dosa tadi telah diterima, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosanya orang yang tidak mahu mendamaikan, tidak mahu berdamai. Itu dia tetap berdosa. Yang keduanya, sekiranya maksiat tadi dalam bentuk melakukan perkara yang haram. Dia melakukan perkara yang haram, maka dia kena meninggalkan perkara tadi. Kalau sekiranya dia terlibat dengan riba, maka dia kena tinggal. Dia tahu dah ni riba ni adalah haram. Allah Subhanahu wa taala murka. Dosa besar. Kalau dia mati masa tu, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata dia nak bertaubat. Taubat tadi dia kena tinggal. Riba. Tak boleh kita kata saya ni usaha dah untuk nak tinggal, tapi tak boleh juga. Kerana ada faktor tu, faktor ni semua sekali. Itu tidak dikira. Tidak dikira. Kecuali siapa kita ni terkorban nyawa. Kalau kita tidak makan riba, mati kita. Itu lain lah. Baru dikira sebagai terpaksa. Tapi kalau sekiranya kita ni tak makan riba, kita kena tinggal kerja ni, kena cari kerja lain. Boleh jadi kerja lain tu tidak menjaminkan kemewahan kita, kesenangan kita, lalu kita berasa susah kita nak tinggal. Itu dia tidak dikira bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah ada kesedaran di dalam hati dia bahayanya riba, dan dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama mana dia tak tinggal riba tadi, dia masih bergelumang dengan riba, maka tidak dikira bertaubat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau sekiranya dosa tadi jenis menipu. Dia buat kerja, dia tipu. Dapat harta dengan menipu orang. Sama ada dia menega ke, dia tipu. Dia khianat amanah. Maka dia kena bertaubat balik. Dia bertaubat balik. Itu syarat yang ketiganya. Dan syarat yang keempatnya ialah berazam tidak mengulangi semula dosa yang dilakukan pada masa akan datang. Berazam dengan sungguh-sungguh. Memang dia ni tak boleh ulangi semula. Tapi kalau sekiranya dia bertaubat, ada niat untuk nak buat semula, taubat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang berjudi. Dia terlibat dengan judi kerana dia kalah judi. Tak ada duit dah. Dia mari balasah, dia kata mau bertaubat dah. Tapi dalam hati dia, kalau ada duit, dia nak berjudi pula. Itu bukan bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima taubat orang yang tidak berazam untuk tidak mengulangi lagi. Macam mana kita memang berazam dah untuk tidak mengulangi lagi. Tiba-tiba kita ditipu oleh syaitan, kita ditunggang oleh nafsu kita. Terlibat pula dengan dosa tu. Itu dikira lain. Kerana kita memang berazam tak sih dah. Tak mahu dah. Niat kita pun berazam kita nak tinggal sungguh-sungguh. Tiba-tiba kita lemah, terlibat balik. Maka kita kena taubat lain. Kita kena bertaubat pula dosa yang kita buat. Kerana kelemahan diri kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubat sekiranya kita telah berazam dengan sungguh-sungguh. Kita terlibat semula tu dengan sebab kelemahan diri kita. Sebab itulah Nabi SAW menyebut di antara ciri-ciri taubat yang berjaya dapat membaiki diri kita
kita meninggal suasana masyarakat ataupun suasana tempat yang berdosa. Kita kena tinggal duduk tempat lain. Apabila kita tidak tinggal, boleh jadi kita walaupun kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, kita akan terpengaruh lagi. Kita akan kembali semula. Kena tinggal tempat yang berdosa. Duduk tempat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kelimanya ialah mestilah taubat tadi berlaku pada zaman, pada masa yang diterima taubat. Taubat tadi mesti pada masa yang diterima taubat. Masa yang diterima taubat ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, menurut setiap manusia. Setiap manusia, iaitu apabila sebelum daripada manusia, sebelum daripada nyawa kita ni sampai ke halkum. Apabila nyawa kita sampai ke halkum dah, baru kita nak bertaubat, ketika tu taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan baca. Apabila nyawa kita sampai ke halkum, tidak diterima lagi taubat. Sebab tu kita jangan tangguh-tangguhkan taubat daripada dosa yang kita buat. Segerakan taubat, kerana kita tidak tahu bila kita mati. Kita duduk tangguh, apabila sampai ajal dia, nyawa sampai ke halkum dah, baru kita nak taubat. Ketika tu Allah Subhanahu wa taala tidak pandang lagi taubat kita. Dan tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, menurut semua manusia. Maknanya berlaku kepada semua manusia, iaitu kita bertaubat sebelum matahari naik terbit di sebelah barat. Sekarang ni matahari terbit di sebelah timur. Satu hari matahari ni akan terbit di sebelah barat. Siapa dia sebut ni? Nabi sebut. Apabila Nabi sebut, maka kita kena percaya. Walaupun kita kata tidak ada kajian lagi ni, Nabi sebut ni di atas daripada kajian manusia. Kerana apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajipan kepada kita umat Islam meyakini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang Nabi sebut, dan termasuklah matahari ni akan terbit di sebelah barat satu hari kelak. Dan Nabi sebut peristiwa ni berlaku, apabila peristiwa ni berlaku, maka ketika tu semua orang akan masuk Islam. Termasuk orang Yahudi, orang Kristian, akan masuk Islam. Tapi walaupun mereka masuk Islam, Allah tidak terima lagi Islam mereka. Ketika tu sudah tertutup dah pintu taubat. Bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah semaya, dia orang Islam tak pernah semaya sebelum daripada ni, ataupun terlibat dengan dosa besar, riba ke berzina ke sebelum daripada ni, dia tak pernah bertaubat. Tiba-tiba apabila terbit matahari di sebelah barat, baru nak bertaubat, Tuhan tak terima juga. Dikecualikan orang yang Islam sebelum daripada tu, dan sebelum daripada tu dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Maka ketika berlakunya matahari terbit di sebelah barat, pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala masih lagi membuka kepadanya pintu taubat. Maknanya kalau dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala terima taubat dia. Kedua-dua keadaan ini disebut dalam Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi kita sebut taubat daripada dosa.
Dan dosa tadi dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dosa tadi berkaitan dengan manusia, maka dia tambah satu lagi. Syarat taubat dia. Tambah satu lagi, iaitu hendaklah kita berlepas diri daripada hak manusia. Kita kena berlepas diri daripada hak manusia. Seperti dia ambil hak orang. Sama ada dia curi hak orang ke. Ataupun dia berniaga, dia tipu orang. Maka dia ambil harta orang dengan cara yang tidak yang tidak benar. Bukan harta dia. Macam mana dia nak bertaubat? Maka cara dia bertaubatnya, dia kena kembalikan semula. Harta, kalau sekiranya masih ada harta tadi, kita kena atar balik. Kalau tak ada dah, ganti harga harta tadi. Banyak mana? Kita kena bayar balik kepada dia harta tadi. Itu kalau sekiranya dalam bentuk harta. Sekiranya dalam bentuk bukan harta, kita mengupak kau orang. Hal ni para ulama'nya sebut dua keadaan bagi dosa orang yang mengupak. Yang pertamanya, kalau dia mengupak dan apa yang dia mengupak tadi sudah sampai ke telinga orang yang dia mengupak, maka dia kena pergi minta maaf dengan orang tadi. Yang keduanya, kalau dia mengupak, tapi apa yang dia umpak tadi belum sampai ke telinga orang yang dia umpak. Ini ulama'nya ada dua pendapat. Yang pertama kata kena pergi jumpa Tuhan dia juga. Dan yang kedua katanya, pendapat yang kedua kata tak perlu jumpa Tuhan dia. Hanyalah cukup dengan kita bertaubat kepada Allah dan kita minta ampun dengan Allah supaya Tuhan ampun kepada orang yang kita umpak tadi. Kita minta ampun. Dan begitu juga dosa orang yang ambil harta orang, sekiranya dia mati dah, maka kita kena kembalikan kepada anak dia, pewaris dia. Kalau pewaris dia ada, kita kena pergi bayar kepada pewaris. Kalau tak ada, pewaris pun tak ada, kita cari habis dah. Nak bayar. Tak ada juga. Usaha dah cari, tak ada juga. Ketika tu kita bersedekah untuk dia. Dan kita minta ampun kepada Allah. Dan kita memberitahu kebaikan-kebaikan dia kepada orang lain. Kena rakyat kata, gemulah ni dulu gak orang yang baik, sentiasa buat amal ni, buat amal ni. Kita kena zahirkan, kita kena beritahu kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan yang dia buat. Ini dosa sesama manusia. Begitu juga para ulama membincangkan tentang kita bertaubat. Hukum taubat kita sebut dah tadi, wajib. Kita kena bertaubat. Cuma macam mana kalau kita bertaubat kepada sebahagian dosa sahaja. Bukan semua dosa tidak. Ya? Kalau kita bertaubat, sepatut kita bertaubat. Apa-apa dosa yang kita buat, kita bertaubat belakang. Tapi macam mana kalau kita bertaubat sebahagian saja. Dosa yang kita buat, kita tak semayang, kita bertaubat, kita pun semayang, bertaubat semua sekali. Tapi riba kita duduk makan lagi. Sah ke tak taubat? Ini juga dua pendapat. Ada yang kata tidak sah. Dan ada yang kata sah. Pendapat yang paling kuatnya sah. Boleh. Sebagaimana Imam Nawawi pun sebut. Dalam kitab ini sah. Kalau kita bertaubat sebahagian daripada dosa. Kita tak semayang, kita pun bertaubat. Tapi riba makan lagi.
sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Imam Nawawi mulakan bab taubat ni dengan ayat Quran, "Wa tubu ila Allah jami'an." Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah semua sekali. Tak kira kamu ni ulama ke, kamu ni orang kampung ke, orang awam biasa ke, siapa kamu, orang muda, orang tua, orang perempuan, orang lelaki, semua sekali kamu kena bertaubat. Kerana semua manusia ni terlibat dengan dosa belaka, kecuali para anbiya. Para nabi sahaja ya dipelihara daripada dosa. Selain daripada para nabi, siapa sahaja kamu, maka kamu kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kamu tidak terpelihara daripada dosa. Kamu terlibat dengan dosa-dosa. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dosa ni apabila kita buat, kita kena bersegera bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu lama. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Itu asalnya. Cuma dalam hadis-hadis yang lain menyebut, walaupun kita melewatkan taubat tadi, Allah Subhanahu wa taala tetap menerima. Masih lagi membuka ruang supaya hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa yang dia lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa tubu ila Allah jami'an." Bertaubatlah kamu kepada Allah semua sekali. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Kerana taubat ni tanda dia tu orang mukmin. La'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang sentiasa taubat ni, mereka ni akan mendapat kejayaan. Di dunia pun mereka berjaya, di akhirat lebih-lebih lagi mereka berjaya. Macam mana berjaya atas dunia? Mereka selamat daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan sebab turunnya bala daripada Allah ni, dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Termasuklah wabak penyakit COVID yang kita hadapi sekarang. Yang mana semua manusia di atas dunia ni, hak bisa-bisa pun semua sekali akak tangi, tidak boleh nak lawan. Kerana inilah hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana wabak ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Lalu hendaklah kamu bertaubat. Sekiranya kamu mahu wabak ni diangkat semula, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bertaubat. Yang kedua, barulah kena jaga SOP berapa semua sekali ni. Bukan tak penting, SOP ni penting. Tapi kalau kita ni jaga SOP tapi kita masih melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selesai masalah. Tidak akan selesai masalah. Yang pertama kena taubat daripada dosa. Yang kedua, kita kena jaga SOP. Jaga SOP pun salah satu daripada tuntutan agama juga. Kita kena jaga SOP. Ini kejayaan atas dunia. Dengan sebab kamu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan angkat bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Dan di atas dunia pun banyak lagi lah. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi tentang kelebihan taubat. Apabila seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memperolehi kelebihan yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Di atas dunia lagi. Dia akan diberi rezeki, dia akan diberi bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kelebihan-kelebihan. Dan di akhirat kelak,
sudah tentulah satu kejayaan yang sangat besar di akhirat kelak. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Istaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu minta ampun dengan Tuhan kamu, thumma tubu ilaih, kemudian kamu bertaubat. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun ni kita sebut dengan perkataan. Perkataan, macam mana perkataan yang menunjukkan kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan minta ampun diajar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sebagai istighfar dalam bahasa Arab ni. Ya, banyak perkataan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullah saja. Dan sebaik-baik istighfar yang disebut sebagai penghulu kepada istighfarnya ialah yang Nabi sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia banyak lagi lah kalau kita nak sebut lapah-lapah istighfar ni yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut istighfarlah kamu dan bertaubat. Istighfar dan kamu susuli dengan taubat. Kerana di dalam kita nak membersihkan diri kita daripada dosa ni, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa cara. Yang pertamanya dengan cara kita melakukan amal ketaatan kepada Allah. Dengan melakukan amal ketaatan. Contohnya kita solat. Solat itu daripada kita turun di rumah, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa kita sehinggalah kita solat selepas daripada solat. Puasa, haji sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan hajinya orang yang menunaikan ibadat haji dan haji dia mendapat haji mabrur. Kelebihan dianya seolah-olah dia baru dilahirkan. Tidak ada dosa. Dia ampun segala dosa-dosa. Dosa hak kecil, dosa hak besar semua sekali diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa hak yang kecil lah yang diampun melalui amal ibadat. Istighfar pun dosa hak kecil juga. Ada pun dosa hak besar ni dengan taubat. Jadi cara kita nak buang dosa kita ni yang pertama dengan melakukan amal kebajikan. Dengan kita sedekah, dengan kita baca Quran. Banyak dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil tadi. Yang keduanya dengan cara kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai, kita boleh pilih lapah-lapah yang kita nak guna, lapah mana boleh belaka. Yang ketiganya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tu apabila cukup syarat-syarat taubat tadi, maka sahlah taubat. 5 syarat yang kita sebut tadi cukup, maka sah taubat tadi. Ataupun 6 syarat sekiranya hak manusia. Melibatkan hak manusia, tambah 1 syarat lagi, taubat tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut istaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu, summa tubu ilaih. Kemudian kamu bertaubat kepadanya. Dalam Quran sendiri menyebut tentang kelebihan taubat. Summa tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
apabila kamu istighfar, dengan banyak kamu sentiasa istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali akan hantar hujan padan-padan, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi harta kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwal. Tuhan akan bagi harta kepada kamu. Jadi harta ni bukan kita dapat dengan cerdik pandai kita saja, tapi dengan pemberian Allah. Dan Tuhan bagi harta, buka pintu harta tadi apabila kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar. Siapa dia yang melazimi istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dua kelebihan. Yang pertamanya, dia akan dapat harta, dia akan dapat rezeki daripada arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang keduanya, segala masalah dia akan dibuka pintu penyelesaian. Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu untuk menyelesaikan segala masalah dalam hidupnya. Itu kelebihan istighfar. Jadi Tuhan sebut yumdidukum bi amwal. Tuhan akan bagi harta kepada kamu dengan sebab kamu istighfar. Wa banin, dan Tuhan bagi anak bagi orang yang tak ada harta. Dia miskin. Dia kena banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang tak ada anak, dia menikah lama dah, tak boleh anak juga, maka dia kena banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Istighfar ni merupakan ubat bagi orang yang tak boleh anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kamu tumbuhan yang subur dan juga sungai-sungai yang mengalir air. Maknanya segala kehidupan kita ni akan turun berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan daripada kita istighfar. Jadi kita kena memperbanyakkan istighfar. Boleh 1000 sehari kalau kita istighfar. Setakat mana yang kita mampu. 100 ke, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat ya sebenar-benar taubat. Itu dia panggil taubat nasuha. Lagu mana taubat nasuha ni? Pernah ditanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang taubat nasuha ni. Jawapan dianya disebut hiya an yatuba minadz-dzambi thumma la ya'udu ilaih. Dia kata taubat nasuha ni apabila kita bertaubat daripada dosa yang kita buat, kemudian kita tidak ulang semula dosa tadi. Itu menunjukkan taubat itu nasuha. Kita tertinggal terus dah dosa tadi. Itu menunjukkan taubat nasuha. Tanda kepada taubat nasuha. Jadi dalam Quran ni banyak. Kalau kita baca dalam Quran ni banyak ayat-ayat Quran perintah supaya kita bertaubat. Banyak ayat perintah supaya kita taubat. Dan semua perintah ni datang dalam bentuk fi'il amal, dia panggil suruh. Tuhan suruh. Menunjukkan hukum wajibnya kita bertaubat daripada dosa. Sebagaimana kita sembahyang, kita tak tinggal sembahyang, sebagaimana kita puasa, kita tak tinggal puasa, maka begitu juga taubat ni adalah wajib. Maka kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis yang diriwayat wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dianya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah,
sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam sehari, akthar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain sebut pula wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an. Diriwayat daripada Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an, qala, kata dianya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, tubu ila Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi peringatan. Sebab itulah taubat ni kita kena bagi peringatan kepada masyarakat kita. Nabi sendiri bagi peringatan kepada para sahabat supaya bertaubat. Kita tengok hari ni ramai umat Islam yang mana mereka ni terlibat dengan dosa tapi mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah mereka ni tak ada dosa. Mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertaubat tadi tu kerana apa? Kerana tidak ada penyesalan dalam diri. Tidak ada rasa menyesal. Kesedaran untuk bertaubat tak ada. Dia tidak sedar. Walaupun dia tahu dia buat dosa, tapi dia berasa tak ada apa. Sebab itulah taubat ni kita kena bagi peringatan supaya ada rasa orang ni untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak bagi kesedaran kepada masyarakat, maka dia tetap jauh daripada Allah dan dia tidak akan bertaubat daripada dosa yang dia buat. Nabi sebut, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampun. Bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku sendirinya bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dari riwayat tadi kata 70 kali, hak ni kata 100 kali. Hak mana sah? Para ulama kata bukan menunjukkan kepada bilangan, nak sebutnya banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar. Banyak. Jadi kalau Nabi banyak tu, maka kita lebih banyak lagi. Kita sepatutnya lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni tak ada dosa. Istighfar dia tu bukan kerana dosa. Kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala angkat darajat dia, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar kita ni untuk supaya Tuhan ampun segala dosa-dosa yang kita buat. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, diriwayat daripada Abi Hamzah, gelaran Abi Hamzah ni gelaran, nama sebenarnya Anas bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik. Siapa dia Anas ni? Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadam Nabi, orang yang berkhidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tentang sejarah cerita dia agak, masa Nabi mula-mula sampai di Madinah tu, umur dia baru 10 tahun. Dan mak dianya, oleh kerana ketika Nabi sampai di Madinah, ni orang semua bagi hadiah belaka, dia nak bagi hadiah ke Nabi tak boleh. Lalu dia pergi jumpa Nabi, dia kata, aku tak nak bagi apa satu lah hadiah kepada kamu, wahai Rasulullah. Aku hanyalah, ada anak aku Anas ni, aku nak sebagai hadiah kepada kamu, dan jadikan dia ni sebagai orang yang berkhidmat kepada kamu. Nak suruh gapo pun, suruh. Dia Anasnya masa tu baru umur 10 tahun. Baru umur 10 tahun. Dan dia berkhidmat di rumah Nabi-nya selama 10 tahun. Juga. Maknanya masa dia Nabi meninggal tu umur dia 20 tahun. Ataupun lebih sikit. Jadi dia sebut dalam hadis ni nya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati 'abdi. Allah benar-benar seronok, gembira dengan taubat hamba-Nya. Min ahadikum, daripada mana-mana kamu, saqata ala ba'irihi,
yang terjatuh di atas untanya. Wa qad adallahu fi ardin falah, dan dia telah sesak di tengah-tengah padang pasir. Ni dia panggil satu perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala ni suka hamba dia bertaubat. Lagu mana umpamanya? Sebagaimana orang Arab dulu dia suka mengembara. Dia suka mengembara, dia suka berjalan jauh. Ketika dia ada kadang-kadang tu ketika dia lalu kepada pasir, dia telah di tenjah, kita kata oleh utah dia jatuh. Gelicir jatuh, makan ni dia di atas tu, minum dia di atas tu, semua di atas tu belakang. Utah dia lari. Tinggal dia. Dia pun cari utah dia tak jumpa. Lalu dia jumpa sepohong pokok, dia pun duduk di bawah pokok tadi. Dalam keadaan penuh kecewa dah. Dia berasa dia tak hidup lagi dah. Dia akan mati kerana makan ni tak ada. Gapo tak ada belakang. Orang pun tak ada. Ana tolong. Dia duduk di bawah pokok dengan berasa dia ni akan mati dah. Tiba-tiba dalam keadaan lagu tu, utah dia mari. Sudah tentu dia akan berasa begitu gembira sekali. Tidak ada dalam hidup kita ni, kita berasa gembira lebih daripada kita berasa boleh hidup semula. Sebagaimana orang tadi, Nabi cerita, bagi gambarannya, orang ni dia berasa mati dah. Apabila dia tengok utah dia mari semula tu, dia pun suka terlaja. Kerana dia berasa boleh hidup semula. Sebagaimana orang yang buat salah, mahkamah telah putus dia ni kena hukuman mati. Tiba-tiba, hari yang dijatuhkan hukuman mati, dia diisytiharkan, dilepas daripada hukuman mati. Sudah tentu dia akan gembira. Itu yang paling gembira sekali. Allah lebih gembira daripada hamba. Dengan sebab hamba dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Allah sangat kasih kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Sentiasa bertaubat daripada dosanya, dan juga kasih kepada orang yang sentiasa menyucikan diri dia daripada dosa, daripada kotoran-kotoran. Ya. Ini gambaran. Dalam riwayat Muslim pula, riwayat lain, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni suka amat gembira dengan sebab hamba dia bertaubat. Hina yatubu ilaih, ketika hamba dia bertaubat kepadanya. Min ahadikum, lebih gembira daripada mana-mana kamu. Kana ala rahilatihi, dia hanya naik utah dia pergi mengembara. Bi ardin falah, ketika dia sampai di tengah-tengah padang pasir, fam falatat minhu, terjatuh daripada utah dia tadi. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, utah dia lari. Sedangkan di atas utah dia tadi ada makan ni, ada minum ni. Utah dia hunggar lagi. Fa'aisa minha, dia pun berasa putus asa dah nak hidup. Kerana utah dia tak jumpa cari utah dia tadi. Fa'ata syajaratan, dia pun jumpa sepohong pokok. Fattaja'a fi zilliha, dia pun duduk menyengging di bawah bayangnya pokok tadi. Wa qad aisa min rahilatihi, dan dia hanya berasa kecewa dah. Utah dia tidak akan mari semula dah. Fabainama huwa kadzalik, dalam keadaan begitu dia duduk menengung tadi, idh huwa biha qa'imatun 'indahu, tiba-tiba utah dia ni mari ada duduk sebelah dia. Fa akhadha bi khitamiha, dia pun pegang selalu tali utah dia tadi. Thumma qala min shiddatil farahi, dia pun sebut dengan sebab suka terlajak, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hamba aku dan akulah Tuhan. Suka terlajak sampai silap sebut. Dia nak sebut, ya Allah, aku ni hamba-Mu, engkau ni Tuhan aku. Silap sebut. Akhta'a min shiddatil farahi, dia telah tersalah dengan sebab terlalu gembira.
para ulama sebutnya Allah Subhanahu wa taala gembira dengan hamba dia bertaubat, menerima taubat hamba dia walaupun dosa tu lama dah telah dia buat. Dia baru taubat. Allah Subhanahu wa taala suka tu hati mau taubat dia. Walaupun dia baru bertaubat. Ni maknanya di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ni juga para ulama mengeluarkan satu hukum, iaitu disebut sebagai mawani'ut takfir. Perkara-perkara yang menghalang daripada kita menghukum seseorang jadi kafir. Apabila seorang tu melakukan perkara yang menyebabkan dia kufur, sama ada dengan perkataan dia ataupun dengan perbuatan dia, dia buat perkara tadi jadi kufur. Kita kena tengok ada tak perkara yang menghalang daripada kita menghukum dia jadi kafir. 5 perkara. Yang mana sekiranya ada salah satu daripada 5 perkara ni, maka kita tidak boleh menghukum orang itu sebagai kafir. Bahkan kita kena iqamatul hujjah, kena beritahu kepada dia dulu. Jelaskan kepada dia dulu, fahamkan dia dulu, barulah kita boleh. Kalau dia tak boleh terima juga, baru kita boleh menghukum dia sebagai kafir. Yang pertama sekali, jahil. Dengan sebab dia tak belajar, dia jahil, tiba-tiba dia sebut perkataan yang boleh membatalkan akidah dia. Kita pun kata ni kafir dah. Mamak ni kafir dah. Pasal dia sebut perkataan begini-begini. Tak boleh kita nak mengkafirkan dia. Kita pergi tanya dia dulu. Mu tahu tak perkataan hang sebut tadi membawa kepada kufur? Kalau dia kata tak tahu, mu kena bertaubat lah. Jadi dia tidak jadi kafir dengan sebab dia sebut tadi, dengan sebab kejahilan. Jahil. Dia banyak dalam hadis Nabi sebut. Jahil ni merupakan satu alasan dalam agama, dalam banyak perkara. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang disebut sebagai su'ut ta'wil. Silap faham. Dengan sebab silap faham. Pernah berlaku pada zaman sahabat Nabi. Silap faham ni pernah berlaku pada zaman sahabat Nabi. Iaitu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Berlaku kepada adik ipar dia sendiri. Nama Qudamah bin Maz'un. Adik ipar dia nama Qudamah bin Maz'un. Dia ni sahabat Nabi. Sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Cuma dia silap faham satu ayat Quran. Apabila Abu Hurairah dan juga Jarud mari repuk kepada Sayyidina Umar, bahawasanya Qudamah bin Maz'un ni minum arak. Dia pun kata mana buktinya? Bukti kalau tak percaya lagi, tanya bini dia sendiri. Apabila pergi tanya, bini kata betul, dia ni minum arak. Dia ni sahabat. Sayyidina Umar panggil dia. Dia hanya jadi gubernur Bahrain pada ketika itu. Panggil dia, tanya dia, betul tak orang mari reput kata mu ni minum arak? Akhir sekali dia kata, kalau aku minum arak pun tidak jadi salah dia. Pasal Tuhan sebut dalam Quran boleh minum arak ni. Tuhan sebut dalam Quran, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Tuhan sebut tidak ada dosa kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Fima ta'imu, apa sahaja perkara yang dia makan. Nak makan gapo boleh, asalkan dia semaya bang semua sekali. Dia beramal soleh, boleh. Idza mattaqaw wa amanu, selama mana dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah, maka dia boleh. Sayyidina Umar kata silap faham tu ayat tu. Lagu lain. Ayat tu menjelaskan tentang cerita sahabat yang mati dalam perang Badar sebelum diharamkan arak. Orang-orang yang mati dalam perang Badar minum arak, sedangkan arak belum diharamkan pada masa itu. Lalu apabila diharamkan arak, para sahabat sebut, macam manalah kawan-kawan kita yang mati sebelum diharamkan arak. Lalu tu ayat ni sebut, orang yang mati sebelum daripada diharamkan arak, maka tidak ada dosa kepada mereka.
tidak ada dosa kepada mereka. Ni dia panggil dengan sebab silap faham. Kalau kita kata arak tu halal, batal dalam akidah kita ni. Kerana kita menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Secara jelas, bukan kata ijtihad berapa, secara qat'i. Arak ni haram. Semua ulama kata haram belaka. Tiba-tiba kita kata halal, maka kita boleh membawa kepada kufur. Tapi kerana silap faham tadi, tidak membawa kepada kufur. Kita tidak boleh mengkafirkan dia. Sehingga kita jelas kepada dia dulu. Fahamkan kepada dia dulu. Dan yang ketiganya, ialah khata'. Tersalah. Hadis ni, hadis yang kita baca tadi itu kerana dia tersalah. Kalau dia kata, wahai Allah, kamu ni hamba aku ni Tuhanmu. Perkataan itu membawa kepada kufur. Boleh menjadi kafir dah dia tu. Tapi dengan sebab dia ni tersalah sebut, maka tidak boleh kita menghukum dia sebagai kafir dengan sebab dia tersalah sebut. Dan yang keempatnya, dengan sebab mukrah. Dipaksa. Sebagaimana cerita Ammar bin Yasir, kita pun dengar banyak. Cerita-cerita. Kalau sekiranya dipaksa maki Tuhan, maki Nabi. Kita ni dipaksa. Setara mana paksa? Sehingga terkorban nyawa kita. Itu dikira terpaksa. Bukan kata terpaksa dengan sebab hilang jawatan kita aja. Hilang kerja buat kita, maka dikira terpaksa. Tidak. Itu tu terpaksa dari segi fiqh. Terpaksa dari segi fiqh. Jadi hak itu yang keempat. Dan yang kelimanya, yang terakhir sekali ialah at-taqlid. Taklid juga dengan sebab orang tu taklid kepada para ulama, kepada orang lain, kadang-kadang dia tidak tahu. Hak dia taklid tadi tu, perkara hak dia buat tadi tu terkeluar daripada agama. Kerana hak dia taklid tadi tu ulama yang sesat. Dia dah ikut. Maka dia kita tidak boleh menghukum dia sebagai kafir. Sebelum kita nak hukum tu, kita kena royak ke dia dulu. Jumpa dia, kena jelaskan kepada dia, fahamkan kepada dia. Tapi dia kata, tak, amu nak pegang juga lagu ni juga. Maka ketika itu dia boleh jadi, kita boleh menghukum dia sebagai kafir. Ini maknanya 2-3 hadis yang kita baca pada malam ini. Sebagai pengajian kita, mudah-mudahan kita dapat mutiara-mutiara daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.